Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istimewa episod minggu ini, nak tahu apa? Saksikan sehingga penghujung episod hari ini. Apa ada dalam ni, Chef? So dalam ni kita letakkan isi ayam, lepas tu kita letakkan kita punya bawang putih dan juga halia. So hari ini saya nak minta Mira tolong gunakan food processor ni untuk hancurkan inti dumpling kita. Baik. Bersama Mira mempelajari sajian yang enak dan berkhasiat. Kek jeli 3 dimensi suntikan pewarna menghasilkan pemanis mulut yang menyelahkan kreativiti dan bakat diri. Saya rasa 3D jelly cake ni sangat menarik, sangat cantik. Seperti apa yang Mira beritahu tadi, ada sesuatu yang menarik ingin Mira kongsikan. Episod kali ini, Mira tidak keseorangan, tetapi Mira ditemani oleh seorang chef yang cukup terkenal dengan menu-menu yang membuka selera. Ini dia Chef Zam. Assalamualaikum, Chef. Waalaikumsalam, Mira. Sihat? Alhamdulillah sihat. Sihat. Chef Zam bakatnya dicungkil melalui sebuah program masakan yang dikenali sebagai Hero Oven. Betul. Baiklah, sebelum kita bersimbang dengan lebih lama lagi bersama Chef Zam, apa kata kita saksikan dulu apa yang menarik di dalam segmen Trend. Rico Rinaldi sekali lagi tampil dengan memperkenalkan rekaannya Essential Casual Wear 2021. Sebanyak 15 rekaan yang boleh disuai padan selain sangat praktikal untuk bergaya sepanjang hari. Sudah menjadi signature jenama ini, busana nikah juga tidak ketinggalan dengan koleksi terkini mewarnai hari istimewa bakal raja sehari. Hai, saya Rico Rinaldi, Perekat Fashion Malaysia. So hari ini Rico akan tunjukkan anda semua koleksi terbaru Rico Rinaldi. Ada casual wear Rico Rinaldi dan juga wedding collection Rico Rinaldi. So jom kita tengok sama-sama. Koleksi Essential Casual by Rico Rinaldi ini ada 15 desain kesemuanya. Terdiri daripada palazzo, blouse, long top dan sebagainya. Dan fabric-fabric yang Rico ketengahkan dalam koleksi ini adalah daripada crepe, ada juga cotton, ada juga linen cotton. So koleksi ini memang Rico keluarkan setiap tahun. Dan tahun ini Rico lebih fokuskan kepada mix and match. Maknanya baju tu boleh digayakan satu set ataupun boleh digayakan dengan your favorite jeans atau skirt. Setiap rekaan casualnya banyak bermain dengan pilihan warna sekaligus memberi peluang kepada pencinta fashion tanah air untuk bereksperimentasi dengan gaya sedia ada. Lebih minimalis namun masih sesuai untuk dibawa ke pelbagai acara majlis. Okey, Rico nak tunjukkan anda beberapa koleksi casual wear daripada Rico Rinaldi. Nama dia Essential Casual Wear. Daripada blouse, skirt. Ini antara blouse yang Rico suka. Nampak simple je tapi boleh digayakan dengan pelbagai look lah. Kalau you guys nak pakaikan dia sekali dengan dia punya matching pants pun boleh. Dia adalah sejenis palazzo. Ataupun kalau nak matchkan dengan your favourite your favorite jeans macam tu pun boleh. Nampak cantik kan? Boleh pakai untuk day wear dan untuk pergi mana-mana event pun boleh. Dan seterusnya, okey, ini antara yang Rico sukalah sebab dia still mengekalkan Rico punya signature iaitu beading dan perincian. So ada manik-manik dekat sini. Yang ini Rico gayakan dengan palazzo yang sangat cantik ni, wrap around palazzo. Okey, memang cantik. Cuma yang Rico suka lagi pasal design ni adalah dia punya element of tight ni lah, tali-tali ni ada kat bahagian atas dan juga di bahagian skirt. Sekali lagi, kalau let's say lah kita dah ada baju ni tapi nak pairkan dengan your favourite pants pun boleh. Nampak cantik kan? Mereka yang cukup terkenal dengan ketelitian di dalam perincian manik tetap tidak meninggalkan identiti tersebut meskipun untuk pakaian casual. Padanan palazzo bersama blouse casual, print on print, seakan menjadi trend masa kini. Biarpun nampak ringkas, ia tetap menyelahkan keanggunan seorang wanita. Ini adalah range yang ada printed Rico Rinaldi. Ada warna biru, ada warna bridge fire ni.
Dan Rico suka dia punya perincian. Walaupun dia nampak ada printed macam ni, tapi ada perincian butang pearl kat sini. Alright. Boleh dipadankan sekali dengan dia punya palazzo. So boleh pakai untuk pergi office ke, atau mungkin nak pergi mungkin untuk student boleh pergi college dan sebagainya. Dan okey, yang ini satu lagi yang Rico suka sebab dia boleh buat kita nampak slimming dengan ada detail knot dekat sini. Okey. Memang akan nampak slimming. Mostly klien Rico suka sangat dengan design ni sebab satu dia loose dan dia tidak ketat lah, dan dia boleh digayakan dengan your favorite jeans juga. Bagi busana nikah, Rico Rinaldi menghasilkan rekaan mampu milik buat pasangan yang bakal melangsungkan perkahwinan ketika musim pandemik COVID-19 ini. Setiap rekaannya tidak lari dengan sulaman mewah dengan menggunakan fabrik shantung selain perincian labuci dan kristal memenuhi cedera sepelanggan. Kali ini Rico hanya mempersembahkan 8 desain sahaja. Still mengekalkan Rico punya DNA perincian, tapi agak minimal, agak simple, tetapi sesuailah untuk majlis nikah dan sebagainya. Tapi Rico suka dengan perincian most of the design kat sini sebab masing-masing mempunyai keunikan masing-masing. Contohnya yang ini sulam kerawang, dan sulam kerawang pelbagai jenis, pelbagai jenis yang disulami dengan manik, perincian, kristal, labuci dan sebagainya. Bukan itu sahaja, dia turut menyediakan pilihan aksesori perkahwinan seperti selendang, tudung dan kasut pengantin, koleksi rekaan sepatu yang bertatakan kilauan batuan manik, melengkapkan lagi penampilan raja sehari. Ini nama dia Tiara Kebaya. Memang kita nampak desain dia adalah desain kebaya. Perincian sedikit sahaja tetapi nampak estetik. Ada sulam kerawang di bahagian tangan dan juga di bawah serta di bahagian kain. Dipadankan dengan selendang organdi yang menampakkan lagi keaslian atau traditional look dalam persalinan nikah ini. Rekaan baju kurung bagi majlis pernikahan dengan dipenuhi sulaman kerawang mewah, terutama pada bahagian leher, menjadikannya lebih elegan dan menaikkan suri kedua-dua mempelai. Pemilihan fabrik yang selesa juga sudah tentu menjadi keutamaan. Rico harap semua yang berada dalam industri yang sama dengan Rico, kita jangan give up. Tak kisahlah dengan pandemik yang sekarang ni, mungkin ini memberi satu lembaran baru atau membuka mata kita. Mungkin ada benda yang kita kekurangan atau kelemahan kita, macam ada mereka fashion yang tak ada website. Mungkin kali ini diorang boleh buat website, sebab orang tak boleh datang butik dan sebagainya. So jangan give up dan stay safe, dan sama-sama kita menghadapi pandemik ini. Kita jaga kita. Bye. Sebagai seorang pereka fashion, dia mahu memberikan yang terbaik di dalam setiap rekaan agar terus diterima ramai, malah boleh dijadikan inspirasi buat generasi muda untuk menghasilkan karya mereka. Papa Mama kena dengarkan tips daripada Nestle Lactogrow untuk dilakukan bersama si manja agar satu keluarga lebih ceria. Tips inspirasi Grow Happy masa untuk OOTD. Si manja mesti suka bergaya, terutamanya kalau perempuan. Jadi, biarkan mereka memilih baju sendiri untuk digayakan bagi pertunjukan fashion di rumah. Mama pun kena join dan biarlah dia memilih baju Mama. Papa pula kenalah jadi juri siapa yang lebih cantik dan menawan. Jangan tersalah pilih pula, takut ada yang merajuk. Pupuk si manja untuk berfikir, tapi kalau perutnya tak selesa, dia akan meragam sepanjang masa. Jadi berikan keselesaan untuk fungsi penghadaman yang baik dengan Nestle Lactogrow dengan probiotik L-Buteri.
Okay, Assalamualaikum Mira, penonton Nona. Hari ini kita nak buat satu menu yang mudah, ringkas, yang paling penting orang cakap sihat. Sihat. Nak tahu menu dia? Dumpling bersama dengan sayur-sayuran. Dumpling bersama sayur-sayuran. Mira pernah makan dumpling? Suka makan dumpling? Pernah suka makan dumpling? So biasa ni kita akan gunakan ayam sebagai kita punya base. Tapi biasanya kalau orang buat dumpling, dia akan guna ayam, dia akan campur dengan udang. Okey. Tapi hari ini kita hanya gunakan ayam. Dan Ayam kita akan saja. lebihkan sayur-sayuran di dalam kita punya dumpling hari inilah. Baiklah. So- Selain daripada ayam, apakah bahan-bahan yang lain? Okey, Mama kat sini kita ada bawang putih dengan halia. Kemudian kita ada carrot, kita ada lada merah. Kita gunakan sengkuang, kita ada telur, cendawan dan ini kita bahan perasa dia lah iaitu minyak bijan dan juga kicap soya. So bahan kita ayam dan kita perlukan juga sedikit daun bawang. Okey. So nak buat dia mudah je Mira. So apa yang kita perlukan sebab kita akan masuk dia dalam mesin. Mesin. Sebab sekarang dah Sebab kita canggih nak dah. belanja. Betul sebab kita nak hancurkan kita punya ayam tu. Baik. So ini kita just potong besar-besar. Macam Mira, ada apa-apa yang Mira boleh tolong tak, Chef? Kalau macam Mira tu memanglah saya memerlukan tangan lebih cakap untuk potongkan saya punya yang Cendawan. Ini nak potong Kalau- halus-halus ke slice-slice kecil-kecil ke macam mana? Potong kecil-kecil. Sebab bila Potong kecil-kecil, nipis-nipis. sebab dumpling ni kalau kita makan bila nak ada tekstur dalam ni Mira. Okey. So kalau terlalu halus nanti macam tak rasa. So apa Tapi kata kalau Mira besar potong, pun rasa pelik juga kan? tercekik pula nanti. Tercekik. So sedang-sedang elok. Okey, baik. Sambil-sambil Mira potong ni, apa kata kita berehat sebentar dengan pudding motivasi? Rehatkan minda, bangkitkan aura positif di dalam diri anda di segmen Nur. Bersama perunding motivasi, Syadaitul Intan Muhammad Zain sekali lagi membawakan perkongsian yang dapat memberi kekuatan kepada wanita untuk melalui fasa baru terutama di dalam bidang pekerjaan. Kita bertemu kembali, saya Syahdatul Intan, jurulatih korporat dengan pengkhususan kecerdasan emosi dan mindfulness. Dan minggu ini kita akan membicarakan tentang apakah persediaan yang wanita perlu apabila kita mengalami perubahan kerjaya. Dan saya pasti dalam masa setahun, 2 tahun ini ramai wanita di sana yang terpaksa melalui perubahan kerjaya ya, disebabkan perubahan yang berlaku pada industri, contohnya industri perhotelan, pelancongan, penerbangan dan sebagainya. Dan saya juga dikabarkan ramai wanita sana yang terpaksa sama ada bertukar tugas, bertukar kerjaya, melakukan sesuatu yang mereka tidak pernah buat, ataupun ramai juga yang saya lihat terpaksa berniaga ya. Jadi terdapat 5 persediaan yang kita perlu ada apabila wanita melalui perubahan kerjaya. Yang pertama dia ialah persediaan mental. Apabila kita melalui perubahan, kita perlu bersedia untuk berfikir dengan cara yang langsung berbeza. Kita kena lebih proaktif, sentiasa mencari jalan penyelesaian ya. Jadi persediaan mental sangat penting. Anda tidak boleh lagi berfikir dengan cara yang lama. Yang keduanya, persediaan emosi ya. Apabila kita melalui perubahan, anda akan melalui perubahan emosi yang berubah-ubah. Perasaan takut, berdebar-debar, risau dan sebagainya. Ini semua adalah normal. Jadi kita sebagai wanita perlu pandai mengurus emosi, pandai menjaga dan memproses emosi ini supaya kita dapat terus menjadi rasional di dalam kehidupan seharian dia ya. Kita banyak belajar daripada ustazah tentang doa-doa dan amalan yang kita sentiasa perlu beri perhatian ya. Teruskan amalan spiritual dan tambah lagi satu, anda perlu ada keyakinan yang sangat tinggi ya. Sambil doa, anda perlu percaya bahawa doa anda tu insya-Allah boleh makbul. Jangan hanya doa tapi tak percaya ya. Persediaan spiritual sangat-sangat membantu apabila kita melalui perubahan. Yang keempat dia ialah persediaan fizikal. Apabila kita melalui perubahan, pastikan kita masih menjaga pemakanan, riadah dan juga jumlah waktu tidur kita ya. Kerana jika persediaan fizikal kita tidak terjaga, ia akan mengganggu emosi, mental dan segala-galanya apabila kita melalui perubahan. Dan yang kelima ialah social connection, iaitu sentiasa berhubung dengan seseorang dalam kehidupan kita. Jangan lalui perubahan berseorangan dan tahulah bahawa anda tidak keseorangan ya. Hubungi rakan, hubungi adik-beradik, kongsikan dengan seseorang yang anda selesa ataupun anda percayai tentang apa yang anda lalui ya.
Sekian dari saya, Syahdatul Intan Muhammad Zin. Temui saya kembali di segmen akan datang di mana kita akan membicarakan topik-topik mengenai wanita. Okey Chef, dumpling ni sebenarnya berasal daripada mana? Dumpling ni biasa sinonim dengan masyarakat Chinese. Masyarakat Cina. Anak macam Tahun Baru Cina itu. Kan dumpling ni antara makanan yang wajib ada atas meja waktu makan besar. So kiranya dumpling ni juga setahu saya ada yang jenis steam, ada yang jenis goreng, betul? Betul. Dumpling ni dia boleh goreng, boleh kukus, boleh bakar, terpulang cara kita nak sediakan. Tapi cara pembuatan dia lebih kurang sama. Janji dia kena balut dengan dia punya pastry dan cara kita nak goreng ke itu terpulang pada kreativiti. Orang cakap inovatif dalam masakan, orang cakap kreativiti lah kan. Kreativiti masing-masing lah. Betul. Yelah, bila cakap pasal kreativiti ni kan Chef, sebenarnya dia sangat luas. Selain kreativiti dari segi melukis, bergaya, ada juga kreativiti dalam makanan. Betul. Itu juga yang kita nak tunjukkan dalam segmen seterusnya, segmen Sana Sini. Saksikan. Umpama jambangan bunga yang mekar di dalam bingkai kaca, kek agar-agar 3 dimensi atau nama popularnya Jelly Cake 3D semakin mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat tempatan. Di sebalik rekaan corak yang cantik, Jelly Cake 3D juga merupakan pencuci mulut yang enak untuk dimakan. Assalamualaikum. Hai guys, saya Dian Amir, pengasas Bunga Indelicious. Untuk segmen DIY kali ini, mesti penonton tertanya, apa aktiviti yang bakal kita lakukan hari ini? Pernah dengar tak pasal 3D jelly cake? Macam mana nak buat? Sebenarnya, senang je jika tahu caranya. Mari saya ajar. Hanya menggunakan 2 bahan sahaja, serbuk jeli dan gula halus. Okey, bahan-bahan ni saya satukan. Masukkan ke dalam periuk berisi air sejuk. Kemudian kacau sehingga gula larut. Panaskan periuk dan masak agar-agar sehingga mendidih. Tinggalkan sedikit bancuan agar-agar tadi untuk melukis bunganya. Tuangkan ke dalam loyang dan disejukkan selama 1 jam sehingga agar-agar betul-betul keras. Mesti korang nak tahu kan macam mana trik nak buat bunga jeli di kanvas ni. Masukkan pewarna ke dalam agar-agar yang diasingkan mengikut kesukaan anda. Nampaknya jeli dah cair. Jadi bolehlah kita mencucuk untuk buat bunga. Ini adalah tools dia. Jam jarum ni menghasilkan pelbagai bentuk bunga. Bunga ros, bunga lili, bunga sakura dan lain-lain. Untuk hari ini, kita perlukan picah gari. Agar-agar berwarna harus sentiasa dipanaskan di dalam periuk untuk mendapatkan tekstur yang cair. Ia bagi memudahkan proses menyuntik dan melukis bunga di dalam kek agar-agar. Tekstur yang cair juga akan menghasilkan bunga yang lebih kemas dan cantik. Gunakan mata jarum yang halus dahulu untuk melukis putik bunga. Kemudian, gunakan mata jarum bercorak untuk menghasilkan kelopaknya pula. Kita masukkan yang kecil dulu. Ambil tools yang kecil ni untuk kelopak yang kecil. Bila kita dah cucuk sekeliling dia perlahan-lahan, barulah kita tukar kelopak yang kedua pula. Tukar pula kelopak yang lebih besar. Ambil yang lebih besar sikit. Cucuk macam biasa juga. Jangan sampai ke bawah sangat. Ulang langkah suntikan warna bagi mendapatkan lebih banyak kelopak bunga mengikut kreativiti. Lukis beberapa kuntum bunga mengikut kesesuaian saiz kek. Dah siap. Yang saya dah buat 3 kuntum. Lepas ni saya nak buat daun pula. Untuk daun kita ambil yang daun punya. Agar-agar berwarna hijau pula digunakan untuk melukis corak daun. Kita cucuk daun dia. 1, 2, 3. Dia nak buat yang kecil-kecil. Nak bagi nampak meriah lah. Nampak comel, nampak cantik lah. Ini yang saya dah siapkan. Bunga jeli. Inilah bentuk dia. Untuk lapisan yang kedua,
Hari ini saya akan buat perisa lychee. Ikut kreativiti masing-masing lah. Macam saya buat flavor lychee, saya nak letak buah lychee dengan mangga. Sebelum kita nak masukkan jeli yang kedua ni ke dalam loyang, ada teknik rahsia ya. Saya nak tunjukkan pada penonton. Rahsianya, ambil tisu. Kita lekatkan. Kita tak nak bagi dia basah lah. Supaya lapisan kedua tu melekat dengan lapisan yang pertama. Sampai dia tak berair lah. Kemudian cucuk pada permukaan kek supaya lapisan kedua akan menyerap ke dalam lapisan pertama dan melekat di antara satu sama lain. Kita masukkan jeli ke dalam loyang dan perlahan. Panas-panas ni masukkan je. Supaya dia melekatlah. Taburkan buah lychee dan buah mangga. Sejukkan selama 30 minit. Sudah 4 tahun berkecimpung di dalam bidang pembuatan kek, siapa sangka kemahiran dan teknik yang dimiliki hanya dipelajari melalui laman media sosial. Sebenarnya saya cuma cuba-cuba je. Saya tak tahulah pula saya boleh buat. Sebab saya rasa 3D jelly cake ni sangat menarik, sangat cantik. Bila kita nak makan tu, kita rasa happy. Setelah setengah jam disejukkan, maka terhasillah kek jelly kita. Kena hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tada! Dah siap. Senang kan? Ini merupakan corak yang mudah dilakukan di rumah bersama seisi keluarga. Selamat mencuba. Unik dan kreatif, kek dengan ilusi lukisan bunga 3 dimensi ini sesuai dijadikan sebagai hadiah maupun hantaran perkahwinan. Apa ada dalam ni, Chef? So dalam ni kita letakkan isi ayam, lepas tu kita letakkan kita punya bawang putih dan juga halia. So hari ini saya nak minta Mira tolong gunakan fruit processor ni untuk hancurkan inti dumpling kita. Baik. Macam mana nak guna ni, Chef? Reti pakai tak? Saya first time. First time, okey. Tapi Mira, okey, dia senang je angkat tu dan letak kat atas tu, kita tekan. Letak atas ni? Oh, Bismillah. okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi macam mana, Chef, kalau orang yang tak ada food processor ni nak buat macam mana? Tumbuk ke? Kalau zaman-zaman dulu memang tak ada halus ke? processor. Kita boleh potongkan ayam tu saya kecil-kecilan, kita boleh gunakan pisau. So orang cakap cincang lah Mira. So itu Cincang sampai halus, betul? Okey, untuk tekstur dia, kalau boleh jangan terlalu halus sebab kalau boleh kita nak makan tu ada rasa ayam. Kita tak nak dia terlalu orang cakap hancur. Baik. Sambil kita menghaluskan ayam ini, kita berehat seketika. Happy birthday! Jimmy, tahu tak sekarang ni kan McDonald's ada menyediakan package party di rumah? Ya ke Nadia? Macam mana nak order tu? Buka saja aplikasi McDonald's, pergi ke Parties at McD, klik Parties at Home dan pilih package A dengan harga RM100 atau package B dengan harga RM150. Dalam hantaran terus ke rumah, tak perlu keluar. Kita boleh celebrate birthday party dalam rumah kita. Seronoknya! Memang seronok. Bukan itu sahaja, malah McDonald's juga akan memberikan birthday party accessories secara percuma dan juga hadiah Big Mac Lunchbox Limited Edition. Wow! Jadi kepada anda yang berada di rumah, tunggu apa lagi tu? Muat turun aplikasi McDonald's sekarang dan pesan segera package party di rumah. Setiap pesanan anda akan dihantar ke rumah dengan menggunakan Mac Delivery. Betul tu. Tak perlu keluar. Kekal selamat dalam rumah anda. Ingat, semuanya hanya di hujung jari anda. Para-pa-pa-pa. I'm loving it. Kita masih lagi bersama dengan Chef Zam. Chef, ni kita nak buat apa ni? Kita So, Mira, dah bagi dia halus ni ayam ni. Okey, so sekarang kita nak campurkan bahan-bahan yang kita dah ada ni. So Mira just masukkan ayam ke dalam kita punya mangkuk. Okey. Kemudian kita akan letakkan kita punya carrot. Okey. Kemudian kita ada lada merah yang telah pun kita chop. Tapi kalau tak suka makan pedas, anda boleh guna lada merah. Tapi kalau suka makan pedas,
kita boleh letak cili padi. Itu kalau orang Melayu ni kalau mesti nak makan pedas, kita boleh letak cili padi. So kita boleh olah. So resipi ni macam cakap kena be kreatif lah. Okey, masukkan kita punya lobak. Carrot. Mira masukkan je semua ini. Sengkuang, kenapa kena ada sengkuang ya? Sengkuang dia ada dia punya tekstur tu bila kita makan ada rasa crunchy. Rangup. Rangup. So bila kita makan tu tak macam ayam dia lembut kan. Betul. So bila kita ada sengkuang tu, apa ni? So dia macam memberi sesuatu dalam mulut kita ketika waktu makan. So ni kita dah campurkan. Ada lagi mushroom. Okey, mushroom yang Mira dah potong tadi. Okey. Kemudian kita letakkan daun bawang. Okey. Daun bawang. Daun bawang. Semuanya? Okey, masuk semua. Okey. Okay, kemudian saya ada daun sup yang telah pun saya cincang ni, kita masuk sekali. Okey Mira, biasa kita buat dumpling, kita kena ada pemegang kepada bahan-bahan ni. So pemegang supaya dia tak rapuh. Okey, yes, so, betul. hari ini kita gunakan telur sebagai kita punya pemegang untuk bahan-bahan ni. So Mira boleh masukkan telur. Kemudian kita akan Telur ni tak perlu kita tak perlu, nanti kita akan kacau sekali. Kacau sekali lah. Okey, masuk baik. je dalam tu. Okey, Mira boleh start kacau bagi dia sebati. Lepas tu Mira, kita kena perisa ni ikut tekak kita lah. So kalau nak ada masin ke, nak rasa dia pedas ke, so boleh letakkan garam dengan gula. Tapi kat sini kita gunakan kicap soya. Kicap soya ni ada rasa dia dah masin. So kita adjust lah, nanti kita boleh letakkan kita punya garam berdasarkan rasa yang dah sedia ada. Okay, kacau je. Okey, ini adalah sesame oil ataupun minyak bijan. Kalau masakan Chinese, biasanya memang tak boleh lari kalau mesti ada minyak bijan. So kita masukkan minyak bijan. Lepas ni, cabaran yang paling susah iaitu kita nak melipat dumpling. Itu kalau buat inti ni senang Mira, campur-campur masuk. Itu yang saya nak belajar. Tapi nak lipat, kita tengok macam mana Mira buat lipatan dumpling kita hari ini. Tapi sebelum tu, Mira suka makan makanan Chinese? Suka. Seperti contoh? Macam dimsum. Okey. Chiong fan, betul ke? Saya sebut. Chee Chong Fan. Itu pun antara favourite lah kalau kita sebut makanan Chinese. Itu adalah salah satu favourite. So Mira, apa Mira mungkin boleh ikut apa yang saya buat. Ambilkan dough dia. Ini kita panggil dumpling, kita punya dumpling skin. Kita boleh beli yang dah ready, yang cakap ada di pasar raya. Dah memang ada ready memang lah. Dah ada. Tapi kalau kita guna macam kulit popiah boleh ke? Tak boleh? Kalau kulit popiah tu bukan jadi dumpling, dia akan jadi popiah lah. Sebab cara gulungan dia lain, sebab dia akan jadi berbeza. Pun boleh juga, pun boleh guna kreativiti. Nampak Mira dah ada kreativiti di situ. Balik ni mungkin boleh cuba. Mungkin boleh cuba. Okay. So, kita letakkan di ni. Kemudian kita ambilkan inti. Jangan terlalu banyak. Sebab kalau lagi banyak kita letak, susah kita nak lipat. So, buat permulaan ni, letakkan dia cakap di pertengahan tu, just nice lah. Okey. Kita akan gunakan air. Kita akan sapu pada bahagian dia punya tepi ni. Kalau ingat zaman-zaman kecil-kecil dulu buat kari puff. Pernah buat kari puff? Kari puff pun saya tak pernah buat. Tak apa. Ini kita buat dumpling dan juga kari puff. Okey, sapukan air dan kita akan attachkan yang atas sekali. Atas macam ni. Ya. Betul. Okey. Kemudian kita akan tekan. Lipat dia lapisan depan atas saja ke belakang sekali? Atas saja. Ataupun atas saja. Mira kalau betul. Okey. Ada bakat juga sebenarnya. So lepas ni mungkin balik ni boleh terus buat untuk orang yang tersayang kat rumah. Cuba tunjuk kat kamera. Saya pada saya kalau saya daripada 10 saya bagi 7.5. Cakap tinggi tu makan tu. Untuk first tak pernah buat ke sebelum ni? Tak pernah buat. Okey. Cantiklah tu. Tapi jangan cantik sangat. Make sure dia betul-betul melekat. Jangan cantik sangat. Maksudnya make sure dia betul-betul melekat lah function dia. Kita dah siap dah dumpling kita. Itu dia dumpling yang Mira lipat tu. Hasilnya comel-comel belaka. Baiklah. So sekarang ni kita nak masak dumpling ni. Betul. Hari ni kita nak buat style dia macam gyoza. Gyoza ni adalah dumpling tapi daripada Jepun. Daripada Jepun. Teknik so, dia. Gyoza ni teknik dia macam mana? Okey, dia sama je buat dumpling ni. Cuma kita akan goreng dulu pan fried. Okey. Tapi last kali kita akan letak air, kita akan steam. So dia akan ada dua method. Dia goreng dan juga steam. Betul. So kuali dah panas, mungkin boleh letakkan minyak sikit. Banyak ke sikit? Sikit je. Kita nak macam kita saute je. Boleh. Sikit lagi. Sikit lagi. Alright. Okey. Dan Mira just bagi dia sekata di dalam kuali. Kita tak perlu tunggu dia terlalu panas minyak tu. Kita letak siap-siap kita punya dumpling ni supaya dia tidak mudah hangus. So apa yang perlu ni secara berhati-hati letakkanlah. Boleh.
Kan? Dan kita biarkan bahagian bawah dia bila dah jadi color golden brown tu, warna-warna keemasan, baru kita letakkan air, kita tutupkan supaya steam tu masak. Kira letak air terus dalam ni. Betul. Dalam satu kali. Mudah je, tak perlu nak pakai dua kali. Tak pernah saya tahu. Okey, sambil-sambil tu chef akan buat apa ni? Okey, dumpling ni dia kena makan dengan sos baru dah sedap. So, hari ni kita akan buat sos yang simple je. So, kat sini saya gunakan bahan-bahan yang mudah. Kita ada daun ketumbar, daun bawang. Kemudian kita nak pedas sikit, kita akan letak cili padi. So, halia dengan juga kita punya bawang putih. Okey, kita punya lada merah. Dan kita ada kicap soya, sesame oil dan juga air. Bahan dia mudah je, senang, secara mudah. Masukkan semua dalam ni. Sambil-sambil tu kita mungkin boleh kecilkan sikit api tu, takut dia hangit pula nanti. Api. Alright, okey, 500 cukup. Adakah ini salah satunya cara untuk buat sos atau ada juga lagi pelbagai sos? Banyak sos. Banyak sos. Dumpling ni orang cakap banyak cara untuk buat sos je. So yang ini orang cakap ini yang saya olah sendirilah sebab tekak kita nak ada pedas-pedas sikit. Pedas-pedas sikit baru So sedap kan. kita akan chopkan dia lah. Alright. So kita masukkan air. Kiranya macam ni dumpling tak perlu flip dekat Tak bahagian perlu. atas. Sebab tak nanti perlu. steam tu dia bila kita tutup, steam akan tu naik akan atas masak semua. bahagian yang satu lagi. Baik. So sekarang ni kita letakkan. Okey, kita tengok tadi bahagian bawah dah. Dah saya rasa dah semua dah brown dah lah. Okay, kalau boleh tengok ke kamera, dah colour macam tu. Alright. Kita akan letakkan Masukkan air. Lepas tu tutup. Lepas tu tutup. Okey, Mira standby dengan tutup. Sorry. Standby tutup. Kita letakkan air. Dan tutup supaya steam uap tu membuatkan Sikit saja air dia. Sikit je, kalau masak nanti jadi sup pula. Okey. Okey. Dumpling soup. Okey, sementara tu nak buat sos ya. Bahan-bahan ni kita masukkan je dalam bowl. Baik. Okey. Okey. Mungkin Mira tolong kacau pun boleh. Okay, kita masukkan sesame oil. Sesame oil. Kita masukkan kicap soya. Dan kita masukkan sedikit air. Dan kita akan chopkan kita punya daun bawang. Dah masukkan sekali. Kita akan masukkan ke dalam kita punya sos. Dah siap sosnya. Dah siap. Tapi jangan lupa letak freezer orang cakap. Ini orang cakap penambah. Barulah rasa dia tu balance. So kita akan letak sedikit gula. Dan juga garam. Garam sebab kita dah guna kicap soya tadi. Okey, baik. Ya, So sudah perlu rasa garam. manisnya daripada situ. Alright. Okey. Okey, sambil tu saya rasa dumpling pun dah masak. Kita dah boleh angkat dia kejap lagi. Jangan tak tahu sebenarnya selain dumpling ni juga chef akan berkongsi satu lagi resepi, betul? Saya akan berkongsi satu lagi resepi yang sihat dan mudah nak buat, Mira. So kita nak buat ikan merah masak steam. Okey, tapi yang itu kita tunggu selepas ni. Kembali kita dalam rancangan Nona. So hari ini saya nak kongsi dengan anda satu menu yang cakap healthy. Kita nak buat ikan merah masak steam ala Chinese. Tapi yang kali ini saya olah sikit resepi ni supaya mudah kita buat kat rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang simple. Orang panggil ni comfort food. Comfort food ni adalah bila mana kita, kalau hari macam hari semalam Sabtu, kita dah makan makanan yang berat-berat pergi kenduri kahwin. So kita nakkan something yang very mild. So ini adalah resepi yang sesuai untuk anda cuba di rumah. So cara dia mudah. So bahan-bahan yang kita gunakan kat sini, saya gunakan ikan merah. Okey, kalau nak gunakan ikan lain pun boleh, tak ada masalah. So kat sini kita bahan-bahan dia untuk kita nak perapkan ikan nanti, kita akan kukus dulu. Ini adalah bahan-bahan kondimen dia. Kita ada halia, kita ada bawang putih, kita ada daun koriander, kita ada daun bawang dan juga lada merah. Ikan, okey. Bila bercakap pasal ikan, bercakap bila kita nak masak ikan, kena hati-hati sebab ikan ni ada bau ikan yang kurang menyenangkan. So tips saya adalah bila kita cuci ikan, kena pastikan dalam perut ikan ni bersih. Tiada sebarang kotoran. So sebab kotoran tu yang akan menyebabkan rasa ikan tu jadi hanyir sedikit. Alright, so ikan yang kita dah cuci ni, kita dah buang sisik. Apa yang anda perlu lakukan, kita kelarkan bahagian badan dia, depan dan belakang. Dan sebelum tu kita kena pastikan kita panaskan kita punya pengukus, okey, supaya uap tu
pengukus tu akan panas supaya ikan tak adalah orang cakap lambat dia nak masak. So bila kita dah kelarkan ni, so anda boleh nampak. Okey, sementara tu kita akan sediakan bahan-bahan untuk kita nak kukus ikan ni nanti sekejap lagi. Alright, so kita akan perapkan ikan kita. First kita akan letakkan kita punya halia tadi di bahagian bawah. Diikuti dengan kita punya daun bawang tadi. Kemudian kita letakkan ikan. Ya, kita letakkan sedikit garam. Kita just letak je, jangan risau terlebih ke terkurang ke. Kemudian kita akan letakkan daun bawang di dalam perut ikan. Alright. Dan juga halia. Kita letakkan di atas ikan. Dan kita akan kukus ikan, okey? Bila kita nak kukus, ikan ni mengambil masa lebih kurang dalam 8 ke 12 minit bergantung kepada saiz ikan. Okey, so ini air kuali yang saya dah letakkan air. So apa yang saya perlukan kat sini, saya perlukan aluminium foil. So apa yang kita perlu lakukan adalah kita gumpalkan dia dan kita bentukkan dia menjadi bulatan seperti ini. Berhati-hati air yang panas. Kita letakkan di bahagian tengah-tengah kita punya kuali tadi. Kemudian kita letakkan kita punya ikan di dalam kuali. Mudah kan? Macam cakap, kalau tak ada pengukus, tak ada alasan untuk anda tidak buat resepi ni, saya rasa. So, kita tutupkan. Dan kita akan kukus selama 8 ke 12 minit sehingga ikan betul-betul masak. Macam mana kita nak tahu ikan tu masak? Kita akan nampak isi ikan tu dah mula putih, mata dia dah mula putih, itu kita tahu yang ikan tu dah masak. So 8 ke 12 minit biasanya ikan dah pun masak. So sekejap lagi kita akan buat sos untuk ikan ni pula. Alright, sos dia mudah saja. Apa yang kita perlukan kat sini adalah kita gunakan air, kita gunakan minyak bijan, okey. Kemudian kita gunakan juga kicap soya. Kita gunakan sedikit gula merah ataupun gula Melaka. Dan kita akan gunakan sedikit white pepper. So apa yang kita perlu lakukan, campurkan semua bahan ni. Kicap soya, minyak bijan. Dan yang paling penting, sos ni adalah hujung nanti baru kita akan letak bersama dengan ikan. Kita tak letak di atas ikan. Nanti kita tengok kat mana kita nak letak sebenarnya sos ni. So air lebih kurang dalam 2 sudu makan. Kemudian saya gunakan gula merah. Anda boleh guna gula batu ataupun gula biasa pun tak ada masalah. Tapi kalau nak sedap, saya gunakan gula Melaka ni lah. Lebih kurang dalam setengah sudu. Kemudian kita akan masukkan kita punya lada putih. Kan, kita kacaukan. Okey, mudah je sos je ni. Dah siap. So kita akan biarkan. Sekejap lagi kita akan letakkan bersama dengan ikan yang telah pun kita kukus. Ikan pun orang cakap timing dia dah just nice. Kita potong tu, kita tengok, kita check ikan kita dah masak ke belum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau kita boleh tengok ikan mata dia dah mula putih, kita dah nampak isi ikan tu dah mula putih, ikan dah masak. So kita akan keluarkan dengan berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. So apa yang kita perlu lakukan di sini adalah kita nak buangkan dia punya bahan-bahan yang kita dah letakkan tadi tu. Kita akan gantikan dengan yang baru. Dan air ikan ketika kita kukus, kalau boleh kita cuba jangan guna sebab dia dah ada rasa mungkin pahit-pahit daripada ikan tu sendiri. So ikan dah masak. So kat sini bahan-bahan yang kita dah ada, kita akan letakkan kita punya daun bawang. Diikuti dengan halia. Cakap kalau dalam hidup ni kena ada penyeri. So kita akan letakkan kita punya lada merah. Bila kita masak ikan steam ni, tujuan kita letakkan sos ni di bahagian tepi supaya dia tidak mengganggu tekstur ikan tu. Sebab kita nak rasa ikan yang fresh. So kalau boleh, kita bila makan tu kita akan ambil sos, barulah kita letakkan bersama dengan ikan kita. First sekali kita akan letakkan minyak yang kita dah panaskan. Alright, kena berhati-hati sebab minyak panas. Okay, ini orang cakap the moment of truth. Orang cakap Bismillahirrahmanirrahim, berhati-hati. Kemudian barulah kita akan letakkan sos di bahagian tepi ikan.
ikan merah steam ala Chinese yang telah diolah oleh saya untuk resepi bersama dengan penonton Nona kita pada hari ini. Okey, saya ucapkan selamat mencuba kepada semua. Ringkas dan menyelerakan. Bagi yang menggemarkan sajian sihat dan kurang berminyak, menu ini adalah pilihan yang tepat. Masakan yang dikukus juga mengandungi rasa dan pelbagai khasiat sesuai untuk dinikmati seisi keluarga. Ini dia di hadapan kita dua hidangan istimewa yang telah disiapkan sepenuhnya oleh Chef Zam. Kita ada dumpling ayam bersama sayur dan juga Ikan merah ala Chinese. terima kasih Chef kerana sudi bersama Mira. kami. Terima kasih Nona. Terima kasih kerana sudi bersama kami sehingga akhir episod pada hari ini, daripada awal sampai akhir ni Chef bersama kami, dan Mira doakan semoga Chef terus berjaya dan Amin. sihat selalu. Sama untuk Mira dan juga penonton-penonton Nona. Amin. So jangan lupa mencuba. Baik, insyaAllah. Okey, seperti biasa jangan lupa layari laman Facebook atau Instagram kami TV3 Nona, dan jika anda punya sebarang pendapat, idea ataupun pandangan, bolehlah emailkan kepada kami di nonatv3@gmail.com. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Mira Fuzah. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga